الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nawwil qulubana binuri hidayatik kama nawwalkal arda binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, seperti mana engkau kumpulkan kami pada hari ini, engkau kumpulkanlah kami ke dalam syurgamu. Amin. Ya Allah, seperti mana engkau kumpulkan kami pada hari ini, engkau kumpulkanlah kami di telaga Kautsar dan minum daripada tangan baginda Nabi SAW. Minum air telaga Kautsar yang akan menghilangkan dahaga selama-lamanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ala kulli hal, alhamdulillah. Hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang mulia, dan insya-Allah moga-moga kemuliaan itu lekat pada diri kita. Dan bila diminta untuk berikan tazkirah, saya cuba mengelak bawa tajuk Ramadan sebab saya percaya semua ustaz bawa tajuk Ramadan. Maka izinkan saya bawa satu tajuk yang ringkas yang insya-Allah kena dengan waktu kita. 3 amalan yang dirindukan syurga. 3 amalan yang dirindukan syurga ni maksudnya syurga amat menunggu daripada kalangan manusia orang-orang yang buat 3 amalan ni. Mana saya tahu? Daripada baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, kita dah lama tak pergi umrah. Kalau siapa yang belum pernah pergi umrah, niatlah kumpullah duit dalam segala mana kemampuan kita untuk kita cuba menunaikan umrah. Walaupun umrah bukan kewajipan, tetapi saya personally secara peribadi dan saya tengok pada rakan-rakan semua bahawa perjalanan umrah ini adalah satu perjalanan spiritual yang baik untuk setiap mukmin. Kalau kita hari ini boleh menukar handphone kita, sepatutnya kita boleh pergi umrah. Sebab umrah ada semurah 3,500. Jangan pergi yang mahal. Apatah lagi tuan-tuan yang muda-muda ni, nanti insya-Allah saya tunjukkan caranya yang mahal, yang murah, yang 3,500 cukup. Pergi dengan suami berdua, tak bawa anak-anak. Dia betul-betul kita nak sampai dulu kat sana. Saya sendiri, umrah saya yang pertama, walaupun saya ada duit, saya pergi umrah yang 3,500 ataupun 3,800. Biar jauh sikit baru kita dapat rasa macam mana jemaah umrah daripada India yang mereka ni penuh dengan mujahadah, penuh dengan kesusahan. Jadi ada waktunya mahal ataupun murah. Tapi bukan itu isunya. Isunya kenapa bila saya dah lama tak pergi umrah ni, saya teringat tiba-tiba semalam nak pergi kuliah hari ni, saya fikir tajuk apa nak bawa ya. Tiba-tiba saya teringat pengalaman saya dengan kawan-kawan saya masuk Raudah. Kenapa pula teringat? Semalam saya dengan Imam Muda Ashraf tak berancang, tapi kami jumpa di masjid yang sama. Masjid mana? Masjid Kedutaan Saudi. Kalau tuan-tuan orang KL boleh pergi West Masjid Kedutaan Saudi ataupun Kedutaan Saudi di Jalan Yutan. Betul bunyi dia makhraj dia Yutan. Yutan. Dia punya apa nama? Dia punya kapet pun logo Saudi punya kerajaan. Tengok-tengok sebelah saya Imam Muda Ashraf tu yang saya ambil gambar tu. Saya kata, biasa orang panggil dia imam muda, hari ni dia makmum muda. Saya saja buat lawak situ lah kat IG. Jadi semalam mengimbau sangat. Mengimbau dah lama dah kita tak dapat terbang. Lagi-lagi macam kami mutawif ni. Mengenang satu amalan yang subhanallah, amalan ni berada dalam bulan Ramadan, tapi kita kadang-kadang tak bawa keluar. Dan 3 amalan ini bermula bila dalam Raudah, dalam taman syurga yang berada di antara sebelah makam Nabi SAW. Makam ni rumah Nabi SAW. Ada satu tempat yang Raudah. Pendekkan cerita, dalam Raudah ni kalau tuan-tuan perempuan nak masuk susah. Biasanya panjang beratur. Ada tips sikit untuk siapa yang pergi umrah tapi nak pergi sana tapi susah nak masuk. Tips yang pertama, bukan beratur pukul 4 pagi, bukan beratur 5 pagi, bukan. Tips semudah je. Kalau dalam jemaah kita ada budak kecil lah yang belum akil balik, bawa dia, pinjam daripada mak dia, beratur sekali. Ini sungguh tips ni berjaya, dan kami borak dengan Pak Gad Masjidin Nabawi. Memang mereka diajar oleh imam-imam mereka ni, kalau nampak orang bawa budak yang balik, belum akil balik lah, lagi-lagi yang kecil, kalau baby lagi lah, dia akan panggil daripada jauh untuk kita masuk dalam. Jemaah kami 30 orang, ada seorang budak ni nama Abdullah, memang kecil budak tu, subhanallah. Umur dia masa tu 2 tahun, bergila-gila kami pakai dia. Gila-gila pakai. Tapi yang cari budak yang tak mudah teriak lah. Memang tuan-tuan akan dipanggil untuk mudah masuk dalam. Sebab apa? Sebab pengawal-pengawal Masjid Nabawi memang diajar oleh para imam mereka ini bahawa ahli syurga, yakni budak ahli syurga, sepatutnya tempat dia dalam taman syurga. Faham? Ni tips lah. Jadi hari tu saya dapat masuk Raudah. Seronok lah masuk Raudah.
Dan bila saya masuk Raudah, bagi orang yang mengaji sirah, orang yang mengaji sejarah, setiap tempat Nabi ni dia ada cerita-cerita dia. Sebab tu kalau nak pergi umrah, selain pada niat nak pergi umrah, tapi niat kita juga kena pergi dalam keadaan ada aim kita. Buatlah list. Nak masuk Raudah satu, nak pergi cari telaga ni, nak pergi tengok mana sekarang rumah Abu Jahal jadi tandas contoh kan. List satu-satu, and then kita pergi. Seronok. Sebab minta maaf jujur cakap, ada rakaman, mutawif Malaysia agak pemalas. Termasuk saya. Mutawif Malaysia agak pemalas. Kalau tuan-tuan nak rajin sikit, ustaz mula nak kutuk bangsa sendiri. Bukan. Sebab kita ni dah jadi macam industri. Dah jadi industri. Habis tak, negara lain tak industri. Cuma bila mereka ni ada lebih sikit sebab mereka ni banyak sangat travel agency, diorang cuba serve the best. Terbaik. Saya suka sangat kalau pergi duduk dengan mutawif Indonesia ataupun mutawif Turki. Diorang sangat-sangat over ataupun sangat-sangat melampau beri khidmat tu. Jadi, pendekkan cerita, bila saya duduk dekat dalam Raudah tu, teringat satu hadis Nabi SAW, dan semalam bila duduk tarawih kata Allahu Akbar. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah dalam Raudah. Nabi dekat hujung-hujung usia Nabi, lebih kurang usia Nabi. Suara saya dengar okey. Ketika Nabi dah umur 63 tahun, Nabi dah hujung-hujung usia, Nabi ni sangat penat, sangat rentan, sangat lemah. Sehingga kan diriwayatkan bahawa Nabi kalau nak pergi ke solat subuh, Nabi akan dipimpin oleh dua orang sahabat. Punyalah Nabi tak larat. Maka Nabi banyak habiskan masa duduk kat dalam Raudah. Bukan apa, sebab nak banyak habis masa dengan ahli sufah. Siapa dia ahli sufah? Orang-orang yang duduk kat Masjid Nabawi, mereka ni miskin, tambah lagi mereka ni penuntut ilmu. Tuan-tuan boleh juga jadi ahli sufah, tapi nanti pencin. Geng-geng pencin tu sebagai semudahnya ahli sufah lah saya kata. Dia ulang balik alik pergi masjid. Ulang alik pergi masjid, khidmat untuk masjid, cuci pinggan untuk masjid. Kadang-kadang saya tengok subhanallah seronok tengok orang pencin-pencin begitu. Tuan-tuan sambung cerita. Ahli sufah salah seorangnya Abu Hurairah. Abu Hurairah ni jadi ahli sufah bukan sebab dia miskin. Dia sebenarnya boleh pergi kerja. Tapi memilih untuk jadi ahli sufah sebab dia lewat masuk Islam. Tuan-tuan, ini sikap yang kita kena ada. Kalau kita tahu dah kita terlewat dalam beberapa hal, ataupun kita kalah dengan orang lain beberapa hal, kita kena cari cepat-cepat cara untuk top up. Berlumba-lumba untuk kebaikan. Birri wa taqwa. Abu Hurairah dia tahu dia tak dapat perang Badar. Dia lambat masuk Islam. Sebab Abu Hurairah ni panjang ceritanya, dia pergi cari agama. Dia lambat jumpa sampai ke Madinah ataupun ke Makkah Al-Mukarramah. Dia tak apa jadi ahli Badar, tak apa jadi ahli Uhud. Maka dia lambat, maka dia ni cuba untuk kejar balik amalan para sahabat yang lain yang lebih awal pada dia dengan menjadi ahli sufah. Pendekkan cerita, Nabi tengah duduk santai, Nabi bagi tahu pada Abu Hurairah 3 amalan yang Nabi SAW amalkan sampai Nabi wafat. Maksudnya ini hujung usia, 3 amalan yang Nabi buat. So kita sebagai orang yang betul-betul cinta akan Nabi SAW, patutnya 3 amalan ni ada dalam KPI kita. 3 amalan ni kena ada dalam kita punya shortlist nak buat sebelum meninggal, dan jadikan kita punya kelaziman. Apa maksud kelaziman? Apa maksud kelaziman? Lazim ni dia jadi kita punya kebiasaan. Kenapa saya sebut sangat pasal kebiasaan dan juga kelaziman? Nabi pernah sebut pada Abu Hurairah, tuan-tuan perempuan, Nabi kata apa? Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, engkau ni boleh masuk mana-mana pintu syurga, dan pintu syurga tu banyak. Bererti apa? Pintu syurga ni banyak. Ada orang masuk dengan pintu puasa, Ar-Rayyan. Mungkin kita tak masuk dengan pintu puasa sebab apa? Puasa sunat pun jarang-jarang. Isnin Khamis pun malah. Mungkin. Takkan nak masuk dengan amalan wajib? Tak mungkin. Amalan wajib ni markah lulus. Akak-akak, tuan-tuan puan. Amalan wajib ni markah lulus. Jangan bangga kita selesai amalan wajib. Sebab amalan wajib ni kewajipan. Dia macam budak markah 40%. Dia dapat markah 40. Tak boleh dibanggakan sebab baru lulus. Yang kita bangga dengan budak umur dengan markah 90. Yang kita bangga dengan budak umur markah 80. Sebab tu kita kena usaha lebih amalan sunat. Sunat ni kita ada satu salah faham tau. Apa satu salah faham Kita jarang buat sunat. Sebab apa? Sebab kita tak anggap benda tu penting. Saya ingat lagi saya pergi buat camp motivasi. Saya dulu suka buat camp motivasi. Sekarang tak larat dah tua kan. Masa saya aktif sangat pergi sekolah-sekolah buat camp motivasi. Paling lama camp motivasi saya pernah buat 5 hari 4 malam. Yang 5 hari 4 malam tu, saya hari malam pertama saya buat satu eksperimen. Eksperimen apa Ustaz? Saya nak tengok berapa ramai yang betul-betul sudi qiyamulail dengan saya. Habis Syak, saya pusing belakang, saya kata adik-adik, esok ada qiyamulail. Siapa nak datang, jomlah 4.30. Ini kelebihan orang qiyamulail, bagi tahu kelebihan. 10 kelebihan orang qiyamulail saya bagi tahu. Tapi saya tak kata wajib. Tetapi tak wajib Siapa yang nak datang, datang. Siapa tak datang, tak apa. Okey je Ustaz, okey je. Tapi insya-Allah malam terakhir kita kena buat qiyamulail wajib, okey? Yang siapa nak datang 4.30 Okey Ustaz, okey. Alhamdulillah pukul 4.30 saya turun, seorang pun tak ada. Cerita betul ni. Saya Allahu Akbar. Pukul 5 tak ada. 5.30 datang geng-geng budak baik.
muka depan, bukan depan pula, geng-geng budak kelas depan, geng-geng hak muka juru kan, muka ustaz-ustaz ni datanglah, tak apalah, saya tak marah, nama buat eksperimen. Saya mula fikir, betul lah, kena wajib je. Sebab tu kita ni, dalam keluarga kita ada power, ibu ayah ada power untuk mewajibkan sesuatu, mewajibkan, walaupun benda tu sunat. Sebab apa? Diorang kena ikut. Kita beli, beras kita beli kot. Maksud kita beli pada anak-anak lah. Dengan isteri, suami isteri, janganlah kita suka sangat tuntut kita punya hak. Akhir zaman, Syekh Hamzah Yusof bagi tahu, ni selingan lah. Akhir zaman, semua orang suka menuntut hak. Tapi tak ramai orang suka memberitahu tentang tanggungjawab. Suami kata, hak saya kahwin dua. Isteri kata, hak saya untuk awak santuni. Betul-betul. Nabi SAW dengan Sayyidina Khadijah tak pernah menduakan. Semua cerita hak. Kita lupa cerita tanggungjawab. Anak akan cerita hak dengan bapak. Bapak akan cerita hak dengan anak. Rakyat akan cerita hak dengan kerajaan. Kerajaan akan cerita hak pada rakyat. Kena ikut kami. Haknya akan buat kita bergaduh. Lelaki akan cerita hak, perempuan akan cerita hak, LGBT akan cerita hak, tapi lupa tanggungjawab. Sebab tu Syekh Hamzah Yusof kata, solusi untuk ummah akhir zaman ajar tentang tanggungjawab. Semua orang suka bercerita hak, tapi tak semua cerita suka cerita tanggungjawab. Patah balik cerita ni. Jadi kita ada kekuatan, ada satu kelebihan ibu bapa untuk implementasi sesuatu hukum dalam rumah, menjadikan benda tu kewajipan. Dan tuan-tuan, kalau anak-anak nampak agama tu kecil dalam agama, sebenarnya dalam rumah kita, ataupun agama ni dia tak nampak besar, sebenarnya salah kita. Kita kena akui benda tu. Kenapa? Saya, macam tadi kan motivasi, sebelum saya cerita ke yang mulai tu, lari sikit. Datuk Haji Fadilah Kamsah, guru saya dalam bidang motivasi. Kenal kan Datuk Fadilah Kamsah? Ya, minda yang cemerlang. Tuan-tuan jangan pandang orang masuk. Itu semua watak sampingan. Saya watak utama. Selingan. Datuk Fadilah Kamsah, dia buat eksperimen lebih kurang dalam 10 tahun lepas, tapi dah berhenti dah ceramah motivasi sekolah. Dia kata tak larat dah. 10 tahun lepas dia berhenti, lebih kurang dalam tahun 2006 dia cerita kat saya. Dia berhenti 2016. 2006 sampai 2016 dia buat eksperimen. 80% pelajar pergi sekolah tak solat subuh. Itu eksperimen dia. Saya sambung dia punya legacy, buat lebih kurang dalam 3 tahun saja saya sempat buat. Lepas tu pandemik COVID-19. Saya tengok alhamdulillah ada peningkatan dalam baik. Maksudnya pelajar pergi sekolah, lebih kurang 60% pelajar pergi sekolah. Dia 80%. Jadi dia assume, dia kata sekarang ummah makin baik. Alhamdulillah. Tapi ada satu sekolah tuan-tuan. Satu sekolah. Saya boleh sebut dengan jelas rakaman sebab memang saya buat eksperimen ni. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Bangi Seksyen 3. Sekolah biasa. Bukan sekolah asrama. Bukan sekolah berprestij tinggi. Saya tak tahulah sekarang statusnya macam mana. Masa saya pergi dulu, bukan sekolah prestij tinggi. Saya tanya soalan. Adik-adik, biasalah bila saya dah rapat dengan diorang, maksudnya dalam lebih kurang setengah jam awal tu kita banyak main-main dengan diorang pun rasa macam, ustaz ni cool. Kita kata, okay, kamu semua selesa kan ustaz? Selesa. Okay ustaz, buat satu eksperimen boleh, semua tutup mata, siapa buka nanti exam gagal. Semua tak nak kan. Siapa buka mata nanti tak kahwin besar nanti, semua takut lah kan. Dia nak bagi takut je, sebab bagi tutup mata, sebab tak nak buka aib. Dia kata, siapa pagi tadi pergi sekolah solat subuh? Semua angkat. Saya assume, ni salah dengar lah ni. Okay, turun balik. Siapa pergi sekolah tadi tak solat subuh? 2-3 orang angkat. Saya tukar set soalan tu, nak fahamkan betul tak? Memang betul, diorang semua solat subuh. Tuan-tuan, apa yang menyebabkan diorang ni semua solat subuh pergi sekolah? Silibus KPM yang sama, ni bukan budak sekolah tahfiz. PIBG sama. Sekolah-sekolah semua, cikgu-cikgu IPG sama je dengan cikgu-cikgu UPSI. Sama semua. Membezakan mereka adalah ibu bapa mereka. Seperti mana tuan-tuan tahu, orang Duk Bangi ni kebiasaannya mukmin profesional. Yang mereka ni ada tanggungjawab mereka untuk pastikan anak mereka ni pergi sekolah dalam keadaan solat subuh. Dan itu juga berlaku dalam keluarga saya. Saya tak nak cerita keluarga orang lah. Keluarga saya cerita. Bukan keluarga saya yang keluarga saya berkahwin. Tak. Mak saya dengan ayah saya. Dia bukan ustaz-ustazah. Tapi ada satu benda yang saya nampak mak dengan ayah saya buat kami nampak agama ni besar. Agama ni penting. Contoh nak tengok wayang. Kami tengok wayang tak tuan-tuan? Jangan kata wayang tu haram. Contoh. Tapi kami nampak mak kami atur perjalanan kalau nak pergi shopping raya ke apa kan. Mama macam nak pergi shopping pukul berapa ni? Kita shopping awal. Pukul 9 pergi. Sebab apa? Nanti takut kena waktu zuhur. Dia sebut. Kita nampak benda tu penting. Takut kena waktu zuhur. Ataupun kalau kami nak pergi ajak mama lunch kan. Mama macam mana nak lunch pukul berapa mah? Lah kita lunch pukul 2. Kita solat dulu kat rumah. Dia nampakkan benda tu penting untuk solat awal waktu. Kita dapat benda tu secara tak langsung. Memang kena elakkan lah sebab parent kita sangat strict dalam benda ni. Contoh kita pergi jalan mall dengan mak kita dulu masa kecil-kecil. Mak kita nampak je pukul 1 lebih. Jom cari surau. Kita siap-siap. Tapi tidak sekarang kita. Kadang-kadang kita nak tengok wayang, pukul 12 punya wayang lah kita ambil. Mesti langgar waktu zuhur, pukul 2 habis 2 jam. Jadi kita yang buat macam mana agama nampak besar ataupun tidak. Dan benda yang sangat berbekas dalam diri saya, ni pengalaman saya cerita ni bukan pengalaman nak banggakan diri ataupun ibu bapa saya, tapi nak kata benda ni boleh implementasi.
Tuan-tuan juga boleh. Sebab tuan-tuan juga adalah sama macam mak ayah saya. Pendekkan cerita, saya dulu darjah 6 calon nak jadi ketua pengawas. Ada 5 orang nak jadi calon ketua pengawas. Jadi masa tu kena berlakon dengan sejaya-jayanya lah. Maksudnya kena jaga waktu datang sekolah apa semua, pakaian, tie apa semua. Nak jadi cerita, malam tu saya tidur lewat. Darjah 6 lah. Malam tu tidur lewat, tak silap saya sebab nak tengok senario, tak silap saya. Lepas tu tidur lewat, bangun lewat. Saya ke sekolah jalan kaki. Sampai sekarang saya suka tanya mak saya, apa sebab? Apa sebab mama suruh saya sekolah kebangsaan biasa? Apa sebab mama suruh saya pergi sekolah jalan kaki? Mak kata pergi sekolah jalan kaki supaya kau ni pergi dalam keadaan pergi sekolah tu cergas dah. Kau tak lesu. Pendekkan cerita, saya terpaksa jalan kaki setengah jam nak pergi sekolah. Pagi tu saya bangun, sepatutnya bangun pukul 6. 6 tu siap-siap. Lebih kurang 6.20 jalan kaki sampai sekolah dalam pukul 6.50. Tu kira okey tu. Betul? Tapi saya bayi bangun lewat, saya bangun 6.20, kelang kabut, masuk mandi, ambil wuduk, lepas tu pakai stokin, pakai kasut, lupa solat subuh, dah siap-siap keluar. Pakai beg, mama salam nak pergi sekolah. Abang belum solat. Kata. Saya cuba nego dengan mak saya. Saya ingat lagi peristiwa tu menyebabkan saya tak ada lagi dah nego bab solat dengan mak. Mama, boleh tak abang solat kat sekolah? Abang pergi dulu nak tunjuk muka dekat Cikgu Azmi. Saya ingat lagi nama cikgu saya tu. Tunjuk muka dulu, dah sampai awal, lepas tu pergi solat. Oh, kecil-kecil dah licik tuan-tuan. Kalau saya kerja ni, saya mungkin minta kawan tolong punch card kot. Saya cakap sama saya, mama, tolong mama, bagi sikit lah, bagi sikit kelebihan atau bagi sikit kelonggaran hari ni. Mak saya kata apa? Buka kasut, buka stoking, pergi solat sekarang. Mak saya tak bagi solat yang pakai stoking. Mak kata, tak ada, buka kasut, buka stoking, pergi solat sekarang. Tak nak lah mama kerja, tak. Pergi sekarang. Mak saya marah. Saya ingat lagi, mak saya ni bukan jenis pemarah. Mak saya ni dia happy go lucky. Tapi bila marah, saya kata ini benda tak boleh main dah, bab solat. Dan tuan-tuan, walaupun anak kita besar sekarang, pernah tak kita call di hari Jumaat suruh dia pergi solat Jumaat? Mak saya masih buat sampai sekarang. Walaupun anak dia ustaz ke PU ke PUI ke, tak kisahlah. Abang solat Jumaat tak ini? Kita kadang-kadang tak buat agama tu besar dalam keluarga kita. So pendekkan cerita, kitalah yang bagaimana melakukannya dalam keluarga kita. Kenapa saya cerita benda ni? Bila Nabi SAW sebut kepada Abu Hurairah, ini 3 amalan yang aku buat sampai aku wafat, Abu Hurairah automatik tahu ni benda besar. Yang menyebabkan Abu Hurairah pula buat sampai dia wafat. Bererti tuan-tuan, hari ini kita kena ingat, ini 3 sunnah. Dalam banyak-banyak sunnah, ini 3 adalah yang paling utama, paling besar, sepatutnya kita buat ataupun KPI kita. Yang pertama, Nabi SAW kata, haddatsani khalili. Apa kata Abu Hurairah telah berkata kekasihku. Ia tidak meninggalkan 3 perkara. Yang pertama, tidaklah Nabi tidur melainkan dia melakukan witir. Tarawih buat kan? Alhamdulillah. Habis witir kan Ramadan, sepatutnya tarawih dan witir ni lepas bulan Ramadan, kita buat juga witir. Tarawih tak adalah, janganlah buat tarawih bulan lain kan. Witir, simple. Ustaz, soalan Ustaz, witir sebelum tidur ke lepas tidur? Sebelum tidur adalah cara Abu Bakar As-Siddiq. Lepas tidur, maksudnya tidur dulu baru witir, itu cara Umar Al-Khattab. Abu Bakar betul, Umar betul. Yang tak betul kita, tak witir-witir. Janganlah bergaduh, macam biasalah saya selalu sebut, jangan bergaduh. Nak baca kafi, nak baca yasin. Jangan gaduh lah. Nak buat 8, nak buat 20, ikut lah. Jangan bergaduh bab-bab sunat ni. Sebab sunat ni adalah benda yang sepatutnya kita usahakan. Oh, tak patah balik cerita Qiyamul tadi kan. Sebab sunat ni, salah faham kita tentang sunat. Tuan-tuan, saya pergi Qiyamul kan. Saya kata pukul 4:30 tu datang geng-geng baik lah. Muka hok, muka juruh ni kan. Kita pun solat. Pukul 6, saya pusing belakang, penuh budak-budak. Oh, Alhamdulillah. Maksudnya solat diorang jaga. Okey ya, tak apa lah. Habis solat subuh, saya pusing macam biasa, tazkirah. Adik-adik, tahu tak pukul 4:30 tadi, ustaz turun seorang-seorang, tak ada seorang pun, semua gelap. Alah ustaz, biasa ustaz. Sunat je kan? Ni lah respon dia. Inilah hipotesisnya. Inilah dia punya hasil daripada eksperimen. Saya kata apa kamu kata? Sunat je. Tuan-tuan, je ni kita letak sebab apa? Sebab benda tu tak penting. Betul? Contoh, anak bawa result. Mama, result exam. Ya Allah bang, 50 je markah ni. Alah mama, tak apa mama, percubaan je. Percubaan. Sebab kita anggap tak penting. Je ni tak penting. Kenapa tak pergi surah dia? Alah, piu rahmat je. Okey lah je. Tapi apa yang kalau piu risk, okey, ramai. Contoh-contoh gurau sikit tak boleh. Sama je kita tuan-tuan. Aku, kita letak je pada sunat. Saya kata, apa maksud sunat sampai kamu letak je ni? Ustaz faham Ustaz? Okey, apa maksud sunat yang kamu tahu? Budak-budak kan tak faham apa. Saya kata, okay, apa maksud kamu sunat? Sunat Ustaz, buat dapat pahala, tak buat tak apa. Ni yang buat kita tak pandang sunat ni besar. Sunat ni bukan buat dapat pahala, tak buat tak apa. Kita tukar anjakan paradigma kata sunat ni buat dapat pahala, tak buat rugi. Baru kita rasa kerugian. Rugi apa? Rugi pahala.
Rugi apa? Rugi dekat dengan Allah. Takarrub ila Allah. Orang yang dekat dengan Allah, orang buat sunat, bukan orang buat wajib. Wajib ni makan 40. Pi sunat naikkan makan 50, 60, 70. Kesayangan Allah adalah orang yang melakukan sunat. Kesayangan Allah. Macam kita, anak kita, siapa yang lebih buat yang wajib dia buat tu, itu biasa lah kita. Yang tapi yang lebih. Ada anak nombor 3 ni, dia lebihkan dia kepada kita sebab apa? Dia benda kita tak suruh buat, dia buat. Dia lebihkan, kita sayang dia. Tak boleh nafi memang kita akan ada kecenderungan pada mana-mana anak. Ini fitrah. Jadi apa berlaku tuan-tuan, kita kadang-kadang tak rasa sunat ni penting. Jadi bila kita faham dah sunat ni buat dapat pahala, tak buat rugi, tak rugi pahala, rugi dekat dengan Allah, takarrub ila Allah, dan rugi orang-orang sunat ni, orang-orang yang akan dimasukkan, naikkan darjat. Dan untung-untung kalau kita buat satu-satu sunat, kita lazim, kita sungguh-sungguh buat sunat tu, untung-untung kita masuk syurga sebab sunat tu. Sebab apa? Sebab dalam sirah, dalam riwayat, dalam hadis menunjukkan banyak orang-orang jadi ahli syurga hanya kerana dia menzalimi ataupun melazimi atau membiasakan diri dengan satu-satu sunat. Contoh, satu cerita. Saya nak bagi tuan-tuan semangat untuk buat 3 sunat ni lah. Lepas Ramadan paling penting ni. Sebab apa? Dalam Ramadan memang 3-3 ni ada. Apa tuan-tuan? Nabi pernah duduk dengan para sahabat macam ni lah. Nabi ceramah. Lalu seorang sahabat. Yang sahabat tak famous. Dalam riwayat kata Fulan bin Fulan. Maksud Fulan bin Fulan ni apa? Tak famous. Nama dia pun tak masyhur. Sebab sahabat ramai tuan-tuan, 124,000 sahabat. Kalau kita buat dalam statistik kita sekarang, 124,000 ni satu parlimen. Ramai, mana ada tuan-tuan kenal setiap orang parlimen? Kau siapa? Tak kenal. 124,000 sahabat, 125,000. Ikutlah para ulama berbeza pendapat. Sependekkan cerita, ramai. Ada seorang sahabat Fulan bin Fulan, bukan Abu Hurairah, bukan Uthman bin Affan, bukan yang famous dia dengar. Lalu Nabi kata apa? Telah berlalu pada kalangan kita ahli syurga. Nah, ahli syurga tak duduk majlis ilmu Nabi. Seorang sahabat Nabi yang duduk majlis ilmu, tak silap saya, Muaz bin Afra', dia macam, aku duduk tak dapat majlis ilmu, duduk majlis ilmu tak dapat title syurga. Maka dia pun minta izin pada Nabi untuk bangun, pergi follow kat orang tadi. Follow Fulan bin Fulan, follow, pergi pasar, follow, pergi. Tak nampak lebih dia apa. Maksudnya kalau kita nampak, kalau ahli syurga ni, kita nampak lebih sikit lah. Contohnya tengah solat nangis, ataupun tengah muamalah, kalau orang bagi dia duit change, keep the change, contoh. Nampaklah lebih sikit. Tak ada, biasa. Aku macam dia macam aku. Sahabat ni tak puas hati, dia masuk dalam pergi tempat pintu rumah, dia ketuk. Izinkan aku jadi tamu rumah kau. Orang Arab ni bila kita sebut tamu, dia tak boleh tolak. Dia memang budaya dia satu lagi memang mereka suka terima tamu. Sebab tetamu datang dengan berkat, dengan rahmat, dengan kebaikan, dengan afiah, macam-macam. Sebab tu kalau kita jadi tamu dia orang, boleh macam tuan-tuan. Saya tak tahu sangat budaya Arab ni dulu kan. Kita terpuji satu benda kat dalam rumah dia bungkus, dia bagi kita barang itu. Kalau kita tahu, kita puji kereta dia tuan-tuan. Gurau. Tapi memang dia orang dahsyat tuan-tuan. Buat raih tamu. Dan tahu kan dalam agama kita tetamu tu 3 hari saja. Hari keempat bukan lagi tamu. Lepas tu kita, kalau orang datang rumah kita 3 hari tu layanlah baik-baik. Kalau hari pertama bagi udang galah, hari kedua bagi udang galah, hari ketiga bagi udang galah, hari keempat bagi galah tuan-tuan. Tak payah layan hari keempat tuan-tuan, mengada namanya tu. Pendekkan cerita. Sahabat ni duduk tidur, ikut sahabat ni, follow rapat. Tak ada yang beza dengan dia. Aku dengan dia sama amalan aku. Maksudnya yang wajib buatlah, jangan tuan-tuan ingat tak buat wajib. Buat wajib, buat qiyamul bagi para sahabat tu wajib bagi diri mereka. Sama je aku dengan dia ni. Akhirnya putus asa lah, 3 hari cakap, aku cerita pada engkau satu cerita yang kau tak tahu. Apa dia? Masa kau lalu depan Nabi SAW, Nabi kata kau ahli syurga. Nangis sahabat ni. Aku ahli syurga. Kau ahli syurga. Cakap kat aku, apa amalan kau yang buat kau masuk syurga? Ni moral of the story number 1. Ahli syurga tak tahu apa amalan dia. Jangan tuan-tuan pula buat 3 amalan ni, buat witir ni, ahli syurga ni. Jangan. Ahli syurga, dia tak tahu apa amalan dia buat jadi ahli syurga. Dia kata, aku tak tahu apa amalan aku buat ahli syurga. Ni baru betul ahli syurga. Sama lah dengan seorang ulama Syahid Hasan Al-Banna. Habis ceramah, dia pergi susun kursi. Maka para sahabat Syekh Hasan Al-Banna, Syekh Umar Tilmisani, anak murid dia kata, wahai Hasan Al-Banna, wahai Syekh, sudahlah kau dah ceramah tadi, bagilah kami susun kursi pula. Dia kata, aku tak tahu amalan mana buat aku masuk syurga. Amalan ceramah ataupun amalan susun kursi. Sebab tu jangan pandang enteng, jangan pandang rendah. Mana-mana amalan, jangan pandang enteng. Walaupun kecil. Aku tak tahu amalan apa, mana aku masuk syurga ni. Kau mesti ada satu amalan yang kau tak pernah tinggal, tak pernah miss. Dan benda tu lain pada lain. Tak tahu, fikir, member push. Masa mudah. Baik kata, ada satu amalan. Tapi aku tak tahu ni. Tak apa, kau beritahu aku biar aku tanya Nabi. Nabi yang sahih kan. Dia orang senang ada Nabi sahih kan. Maka kata apa? Aku satu amalan, bila aku nak tidur, aku akan istighfar banyak-banyak. Sampai aku terlelap dengan istighfar tu. Dan selang-seli kadang-kadang aku istighfar, kadang-kadang aku maksudnya tengah astaghfirullahalazim. Lepas tu dia berhenti pula. Contoh dia kata apa? Ya Allah, tadi ada orang sakitkan hati aku. Ya Allah, aku ampunkan ya Allah.
Aku mohon ampun pada Allah dan aku mengampunkan, aku memaafkan dosa orang padaku. Ini amalan dia. Dan Nabi mensahihkan, itulah amalan buat dia masuk syurga. Patah balik hadis tadi, hadis Abu Bakar As-Siddiq. Pintu syurga ni banyak, wahai Abu Bakar. Kau boleh masuk ikut pintu mana-mana. Sebab Abu Bakar ni luar biasa. Dia sebaik-baik manusia. Dalam sebuah hadis, walaupun dhaif, tapi boleh jadikan cerita. Sebab nak fahamkan macam mana martabat Abu Bakar ni. Rasulullah kata, kalau ada mizan, ada penimbang, letak iman Abu Bakar As-Siddiq dan letak iman umat Muhammad, berat lagi iman Abu Bakar. Sebab apa? Abu Bakar As-Siddiq beriman dengan Nabi tak kalau orang lain tak beriman. Peristiwa Isra' wa Mi'raj. Itu dia. Jadi Abu Bakar ni lebih. Kita tak mampu masuk 2 pintu, dapat 1 pintu jadi. Tonton fokus satu pintu. Satu hari Nabi masuk dalam Masjid Nabawi, Nabi teringat seorang sahabat. Nabi kata, mana Fulan bin Fulan? Pada sahabat yang lain, ya Rasulullah, kenapa kau tanya dia? Tak teringat dia, tak ada pula dia kat masjid ni. Ya Rasulullah, telah wafat dia. Nabi kata, kenapa engkau tak bagi tahu ahli syurga telah wafat? Nabi bangun, Nabi solat jenazah. Ghaib. Sahabat terkejut. Bukan sebab famous. Tiba-tiba ahli syurga. Bukan hafal banyak hadis, tak pergi perang, tak banyak infak. Apa ni lebih dia? Habis solat tanya Nabi, ya Rasulullah, kenapa kau cakap sahabat tu ahli syurga? Maka Nabi SAW kata apa? Laki yang telah pergi meninggalkan kita ahli syurga sebab tak pernah dia keluar daripada rumah Allah ni, melainkan dia akan ambil kotoran dan bawa keluar. Satu amalan yang kita tahu tentang itu Allah pandang kita. Maka banyak amalan sunat, lebih amalan sunat. Kita tak tahu mana satu, tapi buat satu benda tu sampai jadi kelaziman diri kita. Dan kalau kita tak buat hari tu, rasa uneasy feeling. Uneasy feeling tu ada macam, alamak tak buat lagi hari ni. Contoh ada orang, dia azam, satu hari wajib satu muka surat Quran contoh. Hari tu tak baca lagi, rasa macam, tak buat lagi. Uneasy. Macam ada seorang Tan Sri ni. Saya depan kan dia. Kenapa macam Tan Sri tuan-tuan? Saya tanya dia, Tan Sri, kenapa macam duduk tak senang ni? Kenapa ada buat salah dengan bini ke? Dia kata, wah ustaz ni. Dia tak sebutlah nama Tan Sri tu. Kenapa ustaz? Kenapa Tan Sri? Tak, saya memang sepatutnya, tak payahlah ustaz cerita. Tak, ceritalah Tan Sri. Jangan risaulah, rahsia selamat. Tapi saya dah cerita lah tuan-tuan, jadi rahsia tak selamat. Maksudnya saya tak beritahu nama dia. Tan Sri, beritahu lah. Tak payahlah ustaz. Beritahu lah. Saya petang ni ustaz tak baca maksurat lagi. Maksudnya dia punya kelaziman baca mak surat petang tu. Jadi itu kelaziman dia. Dia tak baca lagi, dah lewat-lewat kan, tak baca lagi. Infant tak habis lagi ni ustaz. Tan Sri baca lah sambil-sambil ni. Saya baca kuat ustaz. Baca je Tan Sri. Siapa nak marah Tan Sri kita? Tan Sri. Jadi itu kelaziman bagi diri dia. Sampai dia gelisah tak buat. Tuan-tuan, kelaziman bagi diri kita apa? So saya cadangkan 3 ni. Tuan-tuan nak amalan lain silalah. Sebab 3 ni adalah sunat yang besar. Yang pertama witir. Saya masih duduk dengan Sahibus Samahah Mufti Pahang. Saya ada program TV Hijrah, tapi tak meletup sangat, ialah bosan programnya. Coffee with Mufti, minum kopi dengan Mufti. Kalau tuan-tuan nak ajak saya minum kopi, sedar diri sikit. Kalau bukan Mufti, not my level. Gurau lah tuan-tuan. Saya minum kopi dengan Mufti. Saya tanya Mufti Pahang, Sahibus Samahah, doktor, ustaz, kalau orang tu baru nak melazimi solat sunat apa yang paling aula, paling utama, paling awal dia patutnya utamakan? Solat witir, dia kata. Witir. Jadi kita patutnya banyak-banyak solat sunat. Ni kita cuba witir dengan 2 rakaat sebelum subuh. Ini tak ada masuk hadis ni, tapi 2 ni kalau boleh usaha sangat-sangat. Rawatib bagus, tahiyatul masjid bagus, tapi 2 ni kalau boleh usahakan lebih. Witir. Okay, witir tuan-tuan. Sebelum Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia buat untuk keamanan. Aman apa? Aman hati. Siapa yang rasa dia kalau tak witir, dia tidur tak buat witir, dia tidur dia tak lena, tak nyenyak, tak payah buat style Umar Al-Khattab. Okay. Macam ni bagi mudah faham. Ada 2 jenis manusia, macam mak saya. Saya nak dia tidur yang lena, tidur dia cukup. Jadi saya kata, mama habis isyak witir terus. Bukan lebih baik tidur dulu baru witir? Tak, ada dua kaul ataupun 2 cara. Mama solat witir siap-siap supaya mama punya tidur lena. Macam ayah saya jantung baru buat bypass, buat semua siap-siap, kira bayar hutang siap-siap. Tapi tak kena bayar hutang. Bayar hutang ni macam bajet lah. Dia tak bukan bayar hutang, macam masa mudahnya kita buat siap-siap. So kita tentram. Tu cara aman Abu Bakar As-Siddiq. Cara kuat. Cara Umar Al-Khattab. Tidur dulu baru witir. Kenapa? Umar dia tidur dan bila dia tak buat witir, dia rasa uneasy feeling tu. Jadi dia akan terkejut. Tuan-tuan pernah tak tuan-tuan? Saya pernah tuan-tuan sleepy sangat pukul 4 petang. Jadi asal pukul 4.30. Kalau tidur takut terlajak ni pukul 5. Saya cuba untuk solat awal waktu. Cubalah tuan-tuan. Awal waktu ni macam mana?
Kalau tonton tengok jam tu kan, cerita sikit awal waktu. Ini bukan hadis Nabi, bukan apa ni kata guru saya, Tuan Guru Ustaz Salman. Bila yang lewat sebenarnya? Yang kita kata lewat tu kan? Lewat solat ataupun bila yang awal tu? Untuk subuh, mana subuh? Subuh 5.49 tu subuh. Awal subuh sini. Okeylah. Macam pelik tau. Mana sini? Tambah 8. Ni lama lah kan. Tak apalah, kita anggap ni 5.49 sini ajar tuan-tuan 5.49, tuan-tuan tengok syuruk. Syuruk bukan apa? 7-6 minit, betul? Tambah tolak tu 7-6 minit tolak 5.49, contohlah kita kata 1 jam contoh. Sebab dia macam pelik sikit 1 jam. 15 minit ataupun 1/4 daripada waktu subuh. Contoh 5.49, 1/4, contohlah pukul 6.10 minit contoh. 1/4 tu sebelum 6.10 itu dikira awal. Lepas 6.10 tu lewat. Ni kata guru saya lah, Tuan Guru Salman. Tuan-tuan nak cuba macam tu. 1/4 daripada waktu yang ada. Faham 1/4 maksudnya contoh pukul 6. Senang cerita 6 sampai 7. Contoh syuruk pukul 7 pagi, subuh pukul 6. So 6 sampai 6 suku itulah waktu yang katakan awal. Cubalah. Dapat 6.5 okey lah. Tapi cuba yang awal, 1/4 yang awal. Kan biasa kita dengar 2/3 malam, 3/4. Kenapa ulama sebut 2/3, 3/4? Sebab tak fix kan waktu. Jadi dia kena ukur lah. Kalau Zuhur, kalau Asar, ini waktu yang panjang. Isyak, ini ijtihad guru saya lah, Tuan Guru Salman. Dia kata apa? Rahmat, kalau boleh benda ni kau jangan lebih setengah jam. Macam tu je, setengah jam. Contoh, Zuhur pukul berapa tu? 1 suku. Macam ni kuliah majlis ilmu tak apa. 1 suku, setengah jam. Jangan lebih daripada 1.45 contoh. Saya pun cuba pukul 4. Allah, 4.30 Asar ni ngantuk sangat ni. Kata tak apa lah, cuba tidur. Tuan-tuan tidur, kita buat alam kan. Buat alam nak bagi betul-betul ngamsoi. Bangun tu 4.30. Tidur tu tak feeling uneasy feeling tuan-tuan. Melainkan kalau kita memang tak peduli pasal solat, memang tidur lah tuan-tuan kan. Terkejut tuan macam Allah. Dah lewat tu. Rupanya baru 4.20. Sebab alam tak bunyi lagi. Okey, at least dapat tidur. Tuan-tuan akan rasa uneasy tu kalau tuan-tuan rasa benda tu besar. Nak bahasa mudah macam ni tuan-tuan. Kita kadang-kadang benda akhirat ni kita tak nampak sangat. Cuba kita compare dengan benda dunia. Macam ni. Contoh tuan-tuan dapat anugerah perkhidmatan cemerlang, APC contoh. Dapat RM1,000, cuma tahun ni ada kelebihan. Contohlah, kelebihan tuan-tuan akan dapat pergi melancong ke Australia secara percuma. Tapi dapat flight AirAsia, suka tinggalkan orang. Contoh. Tiba-tiba flight pukul 6 pagi. Tuan-tuan balik program malam tu, ada kuliah masjid apa semua pukul 11 malam. Kemah apa semua pukul 12. Tuan-tuan tengok, Allah, flight pukul 6. Kena sampai 1 jam sebelum. Kalau tak, AirAsia terbang pukul 5. Rumah kita ke KLIA 1 jam. Maksudnya kena keluar rumah pukul 4. Paling lewat. Tuan-tuan tengok jam pukul 12. Takkan tidur 4 jam. Takut terlajak ni. Allah, macam mana Tuan-tuan nak kena tidur juga contoh. Nak kena tidur juga. Kalau tak dipening lah apalah. Saya percaya tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan tidur pukul 12 malam tu, tuan-tuan buat alarm pukul 3, 3.5 minit, 3.10, 3.15, 3.20. Sebab tahu besarnya flight tu takut terlepas, betul? Nilainya tu. Begitulah orang-orang terdahulu pada kita. Diorang dalam akhirat ni, diorang rasa sungguh berharga sampai diorang takut terlepas. Macam mana kita rasa terlepas di dunia ni, diorang rasa akhirat tu terlepas. Sangat-sangat rugi kalau terlepas. Jadi macam tu lah Umar tidur dulu, maka dia akan terkejut mudah. Allah. Sebab apa? Sebab dia nak selesaikan witir dia. Jadi tuan-tuan perempuan nak buat mana, ikutlah. Sebelum ke selepas, saya cadangkan tuan-tuan kerja kerajaan ataupun tuan-tuan kerja. Ini selain pada Ramadan tuan-tuan baik buat sebelum lah. Supaya tidur tuan-tuan lena and so on. Tapi kalau memang tuan-tuan bangun awal pukul 5, kalau macam jadi mak-mak nak masak apa semua, ikutlah keputusan pada tangan tuan-tuan perempuan. Cuma untuk Ramadan, tuan-tuan kita bangun pada waktu sahur, waktu itulah waktu yang terbaik sebenarnya. Waktu sahur ni tuan-tuan, subhanallah, membetulkan cara kehidupan kita. Sebab apa? Sahur inilah patutnya bangun bagi setiap Muslim dan mukmin sebenarnya. Waktu tu, sebab itulah waktu qiyamul lail. Dan rugi sangat siapa yang bangun sahur tapi tak cuba untuk hidupkan malam dengan 2 rakaat tahajud ke. Rugi sangat. Dan lagi rugi siapa yang tak bangun sahur. Tadi bangun sahur, tak tahajud. Saya semalam lepak dengan seorang pelawak. Pendekkan cerita, pelawak nama Ali Putih. Kenal Ali Putih? Adik kepada almarhum Abang Boce. Saya tengah rapat dengan orang sebab buat program Gema Lawak Superstar. Buat lawak tapi lawak tak lara. Entahlah jadi ke tidak kan. Tengok kalau ikut komen juri macam tak jadi, tapi tak kisahlah.
Kita buatlah sedaya mana mungkin. Pendekkan cerita, saya dengan Ali semalam lepak apa Ustaz? Lepas tarawih, lepak, moreh, saya suruh Ali tukar lirik. Tuan-tuan tahu kan lagu GD Bet 333 judi tu? Oh, tak tahu? Oh, memang akak-akak semua baca Quran, tak tengok media sosial lah. Bagus tak tahu. Dia ada orang Cina ni main judi ni, dia suruh orang Melayu kita ni pakai baju Melayu, baju samping, buat lagu raya tapi lagu judi. Tahu kan? Tak tahu. Saya minta Ali ubah lirik dia. Cerita pasal judi, masuk neraka apa semuanya lah. Ali buat. Kami lepak sampai pukul 4 pagi. Maksudnya tak tidur lah. Saya kata, jom sahur. Pada sahur ni ada keberkatan. Salah seorang yang lepak sekali yang main gitar apa semua kata, lama dah tak sahur. Saya kata, lama tak sahur? Ustaz, seminggu ni kami jenis makan pukul 2 pagi, mentok ke darah, lepas tu tidur. Subuh macam mana? Dia gelak. Faham lah. Dik, satu masalah subuh tu saya kata. Yang kedua, kita ni beza kita punya puasa dengan puasa Yahudi adalah pada sahurnya. Hak tu nak membezakan puasa kita dengan puasa. Jadi kenalah sahur. Kita ada keluarga, ada kekuatan, ada apa kata-kata boleh buat undang-undang kita dalam keluarga, wajibkan sahur tuan-tuan. Jangan kita pula yang tak wajibkan sahur tu menyebabkan anak-anak pun rasa sahur tak penting. Kita pendekkan cerita. Yang pertama witir. Yang kedua, Nabi SAW tak pernah tinggal sampai hujung usia Nabi SAW. Tuan-tuan tahu namanya duha, solat duha. Cuma saya tak nak tekankan solat duha ni sebab tuan-tuan tahu dah ustaz-ustaz cerita kelebihan duha, rezekinya waktu duha and so on. Cuma izinkan saya sentuh satu benda. Kalau ada geng-geng meniaga kat sini, kawan tuan-tuan orang meniaga, kalau ada penonton orang meniaga, boleh tak tukar cara yang kita selama ni duha untuk dapat rezeki banyak? Tukar. Boleh tak kita duha untuk memang lillahi ta'ala? Sebab saya perasan sekarang ada satu trend, geng-geng niaga ni, kalau dia orang ada MLM tak semua salah, maksudnya ada manager, ada lapis banyak-banyak ni, kalau dia orang buat pertemuan, dia minta ustaz cerita tip mudah rezeki, dan memang ustaz akan ceritalah duha. Boleh tak kita tukar kita punya niat sekarang ni, bila kita buat duha ke, kita sedekah ke, terawih ke, apa tuan-tuan, boleh tak jangan fikir mindset kita imbalan dunia, nak Allah bayar segera pada kita, sebab cara Allah bayar itu unik, cara Allah bayar tu rahsia. Dan pada kerahsiaan cara Allah bayar tu nikmat. Kenapa saya kata nikmat? Sebab kalau kita push Allah, ni ayat saya lah. Push Allah. Ya Allah, aku sedekah, ya Allah, mudahkanlah, ya Allah, sell aku. Kita macam negosiasi dengan Allah. Sedangkan kita tak tahu Allah maha cerdik, Allah maha bijaksana, Allah maha genius. Allah lagi tahu apa yang terbaik untuk kita. Maka janganlah kita memandai-mandai dalam urusan kehidupan ni seolah-olah nak itu, nak ini dalam setiap amal ibadat kita buat. Tak salah. Saya ulang, tak salah solat sunat duha untuk murah rezeki. Tapi biarlah Allah bekerja, Allah bergerak, Allah menjadikan sesuatu tu dengan kebijaksanaan Allah. Saya belajar benda ni dengan seorang pakcik. Saya tak belajar dengan ustaz. Benda apa ustaz? Saya pergi solat Jumaat dulu ni, cerita 4 tahun lepas. Solat Jumaat dekat Gombak. Saya nama Masjid Asy-Syarif dekat Simpang tu. Ada Masjid Asy-Syarif buat. Ada seorang pakcik jual mi hunsuk. Dia punya meja ada kain ni, macam ni kain lah. Bagian menutup tuan-tuan, masuk waktu dah. Apa berlaku? Pakcik tu setiap kali dapat duit, disimpan duit dekat bawah meja, alas meja. Dia tak simpan duit dalam bakul. Saya perasan lah kat belakang. Saya perasan. Dan orang kalau tengok saya solat Jumaat memang tak perasan. Tuan-tuan, saya pergi rahmat. Memang tak pakai kopiah, tak pakai sorban. Bukan apa, itu cara saya supaya orang tak ambil gambar dengan saya. Bajet popular. Adalah. Pendekkan cerita sebab saya nak tengok ragam manusia. Pakcik tu letak duit bawah meja, bawah alas meja. Saya kata, kenapa tak bawa alas meja? Tak hilang ke nanti kan? Baru saya perasan. Sampai tu tahap, dah tinggi, dia akan ambil duit tu, lepas tu bawah meja dia tu ada 3 balang. Masuk RM1, RM10, RM10, RM5 macam tu. Masuk satu. Kalau ada lebih, contoh, dah habis-habis tinggal lagi RM2 contoh. Kalau RM2, RM1, tak cukup satu tabung lagi, dia masuk balik bawah meja. Tunggu sampai cukup. Dia ulang. Lepas tu saya dah nak dengar dah azan, saya berhenti, pergilah solat Jumaat. Tapi saya kata, habis solat Jumaat, aku nak jumpa pakcik ni. Ini satu benda tolong mak-mak, nasihat anak-anak kita. Cakna, kalau dah azan, masuk solat terus. Sebab apa? Sebab urus niaga, jual beli pada waktu azan atau pada waktu khutbah, haram. Kena ingatkan kita punya anak-anak. Kena ingatkan, kadang-kadang tak tahu. Pendekkan cerita. Sekarang tak ada lah. Sekarang semua kena masuk 12.30 kan. Kalau tak apa masuk. Last but not least. Habis solat, saya keluar, tengok orang masih meniaga, orang masih beli banyak. Biasalah habis solat kan. Saya pun duduk sampai orang kurang. Saya kata, pakcik, tanya sikit soalan boleh? Boleh nak. Kau muka macam kenal lah. Orang panggil saya Syukri Yahya. Dia gelak. Biasa sebenarnya tu nak buat punchline tu biar dia lupa siapa saya. Sebab saya nak jawapan yang jujur. Pakcik, saya nampak pakcik simpan duit atas meja. Oi, kau perhati Dia kata, perhati pakcik. Lepas tu pakcik masuk bawah tabung bawah tu.
Kau ni pak mata melilau tak elok tau, kata. Apa pakcik, saya nak tahu ni anak ilmu pada pakcik. Apa benda pakcik bawah tu? Ni 3 ni tanggungjawab namanya bawah ni. Saya dia kata 3 tanggungjawab. Saya kata, pakcik, 3 seri? Kau ni, dia kata. 3 tanggungjawab ni, 3 cara pakcik menguruskan keuangan. Dahsyat. Tabung pertama ni nak, dia kata, tabung ni namanya modal perniagaan. Saya dulu tak faham bila cakap itu. Sampailah kawan saya meniaga air. Tuan-tuan tahu kan dulu kalau orang meniaga air serbuk tu, koko apa tu, buat blender kan. Kan dulu pernah kan, setiap stall ada benda tu. Tuan-tuan tahu mana pergi sekarang? Tak ada. Sebab orang Melayu kita bila meniaga, dia lupa untuk simpan dia punya modal. Untuk dia rolling balik. Bila koko powder tu habis, duit tak ada. Sebab dah tukar iPhone, beli motor. Dia nak rolling balik tak ada. Biasa. Apa berlaku tuan-tuan? Pakcik ni simpan dulu satu balang. Ni rupanya modal dia. Untuk meniaga esok, ada modal lagi. Tabung kedua, pendekkan cerita, pakcik dia kata ini untuk kegunaan keluarga. Nak beli mah ke, nak apa ke, nak beli apa semua. Ni, tabung nombor 2. Tabung nombor 3, saya mencelah. Simpanan kan? Tak. Simpanan kalau tabung nombor 2 ada lebih-lebih, baru simpan. Maksudnya dah pakai apa semua anak bini, nombor 2 ni ada lebih, baru simpan dalam bank. Tabung nombor 3 apa pakcik? Tabung nombor 3 sedekah. Saya rasa, ya Allah, mana aku nak letak muka aku, malu aku. Sebab apa? Saya penceramah. Konon cerita kehebatan sedekah. Konon cerita dekat dengan Allah. Tapi saya belum tentu dapat duit bayaran. Ada bayaran hari ni kan? Ada. Gurau. Dapat duit bayaran, belum tentu saya bahagikan 3 untuk rumah. Malu saya belajar dengan pakcik ni. Yang bukan lulusan Al-Azhar, bukan lulusan Jordan, bukan mengaji secara formal. Sebab itulah, benar kata guru kami, Syekh Usamah, dia kata apa? Bila bab amal dalam kebajikan, amal dalam soleh ni, dia bukan milik para asatizah. Mungkin asatizah mereka ada ilmu, tapi amal untuk orang mana? Mana-mana orang boleh beramal. Sebab tu kalian jangan bangga dengan ilmu kalian. Ada orang sedikit ilmu tapi banyak amalnya. Malu tuan saya tengok pakcik. Saya kata, pakcik sedekah ni apa? Buat punya pakcik punya motivasi nak kuat, nak sedekah. Dia tak jawab macam orang lain biasa kalau meniaga. Untuk murah rezeki. Terus nak ajar sikit kepada kawan-kawan kita meniaga online ke apa. Janganlah kita biasakan diri kita solat duha, murah rezeki. Boleh. Memang Nabi sebut pun murah rezeki. Tapi boleh tak kita buat tu betul-betul lillahi ta'ala? Pakcik sedekah ni apa? Nak Allah sayang. Saya dengar perkataan Allah sayang ni first bukan pada Ustaz Ibit Liu. Daripada pakcik tu. Sebab apa? Kita selama ni kita suka sangat term-term bahasa Arab tapi kita tak faham maksud dia. Moga Allah merahmati kamu. Tu apa merahmati tu? Moga Allah sayang kamu lah. Ustaz Ibit bagus. Dia tukar bahasa Melayu. Ya ayyuhallazina amanu, buka Quran. Wahai orang-orang beriman. Tapi bahasa Inggeris lagi bagus. Ya ayyuhallazina amanu, bukan wahai mukmin, dia tak kata mukmin. Believer. Wahai orang yang percaya. Percaya apa? Percaya ada akhirat, percaya adanya Allah. Jadi bila ada ayat Quran, tuan-tuan baca kejap lagi, kalau baca tadarus ke apa, boleh tak izinkan saya cadangkan, tuan-tuan baca ikut ya ayyuhallazina amanu, nampak je ya ayyuhallazina amanu, berhenti baca terjemahan sebab itu adalah arahan untuk kita. Ya ayyuhallazi banyak dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhallazina amanu warka'u ma'ar raki'in. Banyak. Ni disiplin Quran. Kalau tuan-tuan baca Quran, lepas nampak ya ayyuhallazina amanu, berhenti kejap. Benda penting. Allah seru pada siapa yang percaya, yang beriman. Percaya apa? Rukun iman. Pakcik dia kata nak Allah sayang. Saya rasa burn tuan-tuan. Saya kata pakcik, maksud pakcik Allah sayang? Bila Allah sayang, Allah atur kehidupan kita ni dengan cara yang cukup luar biasa. Saya kata, pakcik, luar biasa macam mana? Tak nak cerita, pakcik kata. Pakcik tak nak cerita. Saya teringat kata guru saya, Datuk Bela Kamsah. Kalau orang tak nak ajar kita, provoke. Dia tak nak cerita. Pakcik, cerita pakcik. Mana boleh nanti jadi riak wujud takbur. Alah, cik cerita lah. Tak nak. Tanya pakcik tak ada pun dengan Allah ajar. Tu dia. Tak ada pun sebenarnya tu pakcik syok sendiri ni. Kalau betul Allah sayang pakcik, Allah atur hidup pakcik tak naik lah Nissan Venet C20 van tu. Saya saja probok. Kata kau hajar budak. Tak ada pakcik, saya nak tahu gak sangat ni. Inilah. Pakcik ada 3 orang anak. 3 orang anak dia kata. Anak pertama dapat JPA. Alhamdulillah. Itu confirm kita rasa syukur. Sebab apa? Beasiswa. Anak kedua pakcik dapat PTPTN. Alhamdulillah. Saya kata pakcik ada PTPTN. Alhamdulillah. Itulah kita tak tahu bagaimana perancangan Allah. Ni orang mukmin yang betul-betul buat amal semua kerana Allah. Dia nampak semua benda ni baik-baik belaka. Kata pakcik, kenapa pakcik rasa yang PTPTN tu bagus juga? Yang JPA, Alhamdulillah, sebab dia masuk dulu, dia apply JPA dengan result diploma dia. Jadi memanglah dapat JPA. Lepas tu JPA ni, dia kata, saya pun baru tahu juga kan, JPA ni, dah dapat tu, dia nak buang ataupun dia nak tarik kita punya JPA tu susah. Walaupun pointer kita teruk, dia akan bagi amaran je. Dia kata, jagalah pointer. Tapi yang PTPTN ni, pointer dia tinggi daripada kakak dia.
Sebab apa dia nak juga berhenti ataupun nak juga graduate dengan first class degree. Jadi dia pandang dunia ni tuan-tuan baik je. Tak ada yang tak baik. Sebab dia tahu ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga pakcik, pertama JPA, yang kedua PTPTN, yang ketiga tak cerdik sangat dia kata. Tapi itu pun rezeki. Kalau dia cerdik, dia sama belajar, tak ada orang dengan pakcik dengan makcik kat rumah tolong bisnes mi onsuk ni. Tuan-tuan, beginilah manusia kalau betul-betul buat kerana Allah. Dia bukan buat kerana nak murah rezeki, bukan buat kerana nak apa, tak ada. Aku buat ya Allah lillahi taala. Engkau putuskanlah sebaik-baik untuk aku macam mana. Faham tuan? Kau putuskanlah yang sebaik-baik. Jadi akak-akak buat duha ni, Nabi buat duha. Nabi bukan nak rezeki yang maksud kita faham dalam bentuk keduniaan, tapi rezeki tu kesihatan tubuh badan, anak-anak yang soleh dan soleha, suami yang setia, isteri yang soleha, suami tak nak kahwin lain insya-Allah. Isteri bagi kahwin lain insya-Allah. Dia ikut individu lah, ikut individu. So, ini kita faham. Kalau lah rezeki tu pada solat duha tu pada dengan duit semata-mata, Nabi orang paling kaya. Tak, Nabi tak kaya. So, saja nak betulkan sebab kebiasaan saya tengok orang sekarang macam tu. Duha untuk duit, duha untuk duit. Last, sebelum habis. Pertama witir, yang kedua duha, yang ketiga yaumul bid, puasa putih. Bulan Ramadan memang kena puasa sebulan. Tapi bawa momentum Ramadan ni keluar bulan Ramadan, puasa 3 hari dalam sebulan. Hari mana? Mana-mana hari. Syawal nanti puasa hari Syawal. Muharram puasa 3 hari. Mana-mana hari. Tapi kalau boleh puasa sunat digabungkan. Contoh puasa hari Isnin. Sehari kan? Niat aku puasa Isnin kerana Allah Taala bersama puasa 3 hari dalam sebulan. So dapat 2 pahala. Okey? Tapi menarik lagi kalau tuan-tuan buka Muslim Pro, pada 24 hari bulan kata saya, hari Khamis 15 Syawal. Dekat situ tuan-tuan boleh gabung 3 pahala puasa. Pertama puasa sunat Syawal 6, yang kedua puasa Khamis, yang ketiga puasa Yaumul Bid. Yaumul Bid ni apa? Puasa putih. Berapa puasa putih? 13, 14, 15 hari bulan setiap bulan Islam. 13, 14, 15. So tuan-tuan, Nabi puasa 3 hari dalam sebulan. Bila 3 hari dalam sebulan, selain pada bulan Ramadan, puasa 3 hari darab 10 kali ganda. So dia seolah-olah puasa sebulan penuh. So kalau tuan-tuan puasa 3 hari, tuan-tuan akan puasa setahun penuh. Subhanallah. Yang 6 tu jangan lupa juga Syawal. Jadi inilah tuan-tuan puan wasiat saya pada tuan-tuan puan 3 amalan ni. Kalau mampu nanti keluar Ramadan, tolonglah amalkan mana yang keluar Ramadan. Tapi yang boleh laku dalam bulan Ramadan, cubalah. Tapi tak mampu buat 3-3, percayalah. Tuan-tuan buat tadarruj berperingkat. Tahun ni saya target untuk buat witir sepanjang tahun. Tahun depan upgrade satu lagi, duha. Jangan buat 3-3 semua, jangan terlalu obses nak buat semua benda, takut tak mampu. So buat satu. Saya wasiatkan 3, tuan-tuan mampu buat 3, buatlah. Tak mampu buat 3, buat 2. Tak mampu buat 2, buat 1. Tak mampu buat 1, kapankan dirimu. Teruk sangat dah tu. Pilih 3 pada 2 ni. InsyaAllah, apa yang baik datang pada Allah, yang kurang baik kerana kelemahan saya. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.